أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Lately ni guys, korang memang minta dekat Acap untuk berkongsi tentang cerita ataupun kronologi tentang KKN di Desa Penari. Sebuah filem yang sangat-sangat viral sekarang yang mula telah ditayangkan di Malaysia baru-baru ni, and Acap pun dah berpeluang pergi menonton cerita tu. Tapi bukan Acap nak ceritakan korang tentang filem review ke, cerita tu best tak best ke, mahupun kronologi. Acap rasa korang dah tengok dekat YouTubers lain punya konten tentang apa yang jadi dekat Desa Penari tu, apa yang jadi kepada 6 orang pelajar yang sampai dekat situ. Acap rasa korang dah sedia maklum. Tapi dalam video ni guys, apa yang Acap nak share dengan korang adalah, kejap lagi kita akan bagi tahu. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification guys. Kita layan intro macam biasa. Lepas tu kita menari lah bersama. Let's roll it. Okay guys, a little bit spoiler dalam video ni. Apa-apa hal pun Acap nak bagi tahu korang yang mana mungkin belum menonton cerita ni, korang boleh menonton dulu, lepas tu nak tengok video ni pun boleh. Tapi Acap boleh cakap juga, kalau korang tengok video ni, it just a little input untuk korang supaya korang tahu apa yang korang menonton, supaya tak adalah keluar wayang nanti korang macam siapa dia siap? Tak adalah. Okay, alright, so kita start tentang fakta KKN di Desa Penari. Okay guys, sebelum kita nak pergi jauh, kita cerita dululah tentang filem ni guys. Okay, filem ni adalah filem seram yang diarahkan oleh seorang sutradara Indonesia yang bernama Awi Suryadi. Kalau korang nak tahu juga, ini merupakan salah sebuah filem sentuhan Manoj Punjabi guys. Manoj Punjabi ni memang terkenal dengan filem-filem genre horror dekat Indonesia sana guys. Okey, macam kita cakap tadi, KKN ni adalah merujuk kepada kuliah kerja nyata, yang mana ada satu semester pelajar-pelajar universiti dekat Indonesia ni perlu buat satu program sosial berkaitan dengan satu masyarakat di suatu tempat yang mereka pilih sendiri guys. Okey, dekat Universiti Malaysia, apa yang sama tentang KKN ni dekat Indonesia dan juga Malaysia, dekat Malaysia ni senang je. Kita panggil dia sebagai kerja lapangan. Okey, kalau korang nak tahu guys, filem ni telah pun menjadi bualan kerana dia diambil, kisah-kisah mereka ni diambil daripada kejadian yang sebenar yang berlaku pada tahun 2009. Maknanya benda ni real lah guys. Alright, so pada tahun 2019 sebenarnya filem ni telah pun dijangkakan keluar, tapi disebabkan isu semasa pada waktu tu, which is COVID-19, dan juga beberapa scene yang mereka harus tapis semula kerana ada beberapa elemen-elemen mistik yang melampau. Contoh mantra-mantra yang digunakan dalam filem tersebut, difahamkan Acap ada juga mantra-mantra yang sebenar yang digunakan mengikut cerita asal. Diorang terpaksa ubah guys benda tu untuk mengelakkan apa-apa yang tak diingini berlaku. Okay guys, dalam kisah ataupun dalam filem yang kita tengok tu guys, diorang menggambarkan ada 6 watak utama ataupun 6 watak pelajar yang diketengahkan untuk mereka merealisasikan filem ini guys. 6 watak tu adalah Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu dan juga Anton. Tapi guys, berdasarkan jumlah asal daripada kisah sebenar mereka sebenarnya seramai 14 orang pelajar yang memasuki ke kampung tersebut guys. Tapi disebabkan filem ini memang nak diterjemahkan ke arah yang lebih tepat dan lebih ringkas, that's why dia ambil 6 sahaja pelajar yang betul-betul ada dalam kumpulan kecil yang terlibat di dalam kisah ini guys. Nama-nama yang digunakan dalam filem ni juga guys, kalau korang nak tahu, mereka mencipta nama ini dari nama 14 orang pelajar tersebut guys. Maknanya
Kalau macam contoh Nur, nama dia sebenarnya bukan Nur. Nama Nur ni adalah nama pelajar yang lain. Bima, nama pelajar lain. Tapi diorang gunakan nama-nama tu untuk diorang tutup nama sebenar pelajar-pelajar ni guys. Tapi ada satu sahaja watak yang menggunakan nama sebenar seperti sama dalam filem guys, which is Anton. Dia ni sahaja yang menggunakan nama sebenar yang aku pun tak tahu kenapa, tapi memang itulah dia orang gunakan. Yeah. Okay guys, dekat dalam filem ni, antara watak yang paling diorang highlight adalah watak Bandarawohi, which is penari yang menghuni kawasan desa penari tu guys. Dekat dalam trailer pun korang boleh nampak. And kalau korang nak tahu, ada fakta menarik sebenarnya tentang Bandarawohi. Susah sebut nama dia ni. Bandarawohi ni. Bandar lagi. Bandarawohi ni, nama dia sebenarnya dicipta berdasarkan nama pelajar yang terlibat dalam kisah ni. Mungkin ada salah seorang ni nama dia Andra. Nama seorang lagi ni Wuhi, ataupun mungkin dekat dalam kalangan 14 tu ada nama Badar. So nama-nama Bandarawohi ni sebenarnya nama kepada 4 ke 5 orang pelajar. Ba orang lain, da orang lain, ra orang lain, wu orang lain, hi pun orang lain. Diorang gabungkan dapatlah nama yang diorang kena, antara nama yang paling diorang kena sorok guys. Sebab bila nama ni dikeluarkan di mainstream, dia akan jadi masalah kepada kampung tersebut sebenarnya. Ada satu lagi fakta guys. Dalam ramai-ramai pelakon yang ada dekat dalam filem ni, kalau korang tengok filem ni, korang akan nampak satu watak nama dia Pak Prabu. Prabu kau tak silap acap. Pak Prabu ni, dia ni adalah orang yang sekarang ni dah telah pun jadi ketua tau dekat dalam kampung tu. Dia ni yang sebenarnya sparkkan cerita ni dekat someone yang datang ke kampung ni dalam waktu-waktu terbaru ni, and budak ni pergi keluarkan cerita ni dekat someone else, dan someone else ni pergi letak dekat Twitter. Faham tak? So kalau nak katakan kisah ni tak wujud, direka, tak guys. Sebab memang ada pelajar yang telah pun menjumpai Pak Prabu tu sendiri. Dan ada salah seorang pelakon dalam filem ni, which is Tisa Biani, yang memegang watak sebagai Nur dalam cerita ni, juga telah pun berjumpa dengan pelajar yang bernama Nur yang sebenar. Nur, maksudnya Nur tu nama samaran lah, adalah nama yang lain. Sebab Tisa tu pun cakap yang Nur tu dia terkilan sebab kisah ni dikeluarkan, sebab banyak aib yang telah pun disebarkan melalui cerita ni. Tapi dia kata dia nak penonton dapat something yang sebenarnya nak disampaikan melalui journey dia berenam tu. Dan itulah dipesan kat Tisa supaya watak Nur ni memang kena dibawa dengan sangat-sangat cekap dan juga matang guys. Sebab watak Nur ni, kalau aku boleh cakap dalam filem ni, dia ni memang paling berat sekali ya. Yang ketiga ni guys, ini yang paling menarik sekali, yang paling orang tertanya-tanya, di mana sebenarnya lokasi sebenar Desa Penari. Macam Acap dah cakap tadi, Desa Penari ni bukanlah nama sebenar perkampungan tersebut. Nama Desa Penari ni diambil sempena dengan desa kampung lah. Cerita ni pasal siapa? Pasal seorang penari. That's why lah macam tu je diletakkan sebagai Desa Penari. Tapi guys, diorang pun ada jumpa sebenarnya. Kampung ni, diorang ada jumpa yang katanya nama kampung ni bermula dengan 3 alfabet guys. Antara kampung ni start dengan huruf B, huruf W ataupun huruf K. 3 alfabet tersebut adalah saling berkait. Contoh, B dan W mungkin merujuk kepada Desa Banyuwangi ataupun Desa Bondowoso. Maknanya B dengan W tu memang satu nama lah, bukan B lain, W lain, tak. And kalau korang nak tahu, kedua-dua kampung ni memang kalau nak cerita pasal kawasan, memang sangat-sangat ada similarity, persamaan lah senang cerita, persamaan kat dalam lokasi filem tersebut guys. Kalau huruf K juga,
K ni diorang kata dia merujuk kepada salah satu kawasan yang berada dekat dalam hutan, which is nama dia adalah Desa Kemiren. Sebab dalam tu guys, korang akan dihidangkan dengan culture Jawa tau. So tiga-tiga tempat yang Acap cakap ni, culture utama ataupun bahasa utama diorang adalah bahasa Jawa. Dan yang paling menguatkan lagi fakta tentang nama Banyuwangi tadi tu guys, dekat situ ada satu monumen macam tugu lah, Acap boleh cakap dekat kawasan Desa Banyuwangi tu. Diorang kata monumen ataupun tugu tersebut adalah merupakan seperti yang di dalam filem diorang menyebut itu sebagai kawasan tapak tilas. Tapak tilas ni apa? Korang kena tengok filem tu sendiri. Sebab kalau Acap cakap dekat sini, baik kau dengar je aku cerita, tak payah pergi tengok filem tu. Okay, alright. Ada juga dekat situ, dekat kawasan yang Acap cakap tapak tilas tu, ada juga satu tugu penari. Macam aku nak cakap berhala aku, boleh lebih kurang lah patung yang dibina dekat situ, tugu lah kan, yang digelar sebagai dawuh. Dawuh ni sama dekat dalam filem tu. Dawuh ni, kalau nak tahu apa makna dawuh ni kalau ikutkan perkataan asal dia adalah penari, merujuk kepada ketua penari, macam tu. And ada juga kisah yang agak menyeramkan tentang patung dawuh yang ada dekat desa tu guys. Diorang kata tugu ataupun patung tersebut pernah dilihat berubah posisi, terutama bahagian tangan dia ketika waktu siang dan senja. Dekat dalam kampung tu memang ada kisah diorang nampak patung tu berubah posisi tangan, dan diorang menganggap dekat belakang kawasan tu memang ada satu tapak yang datangnya bukan dari daerah desa mereka guys. So itulah dia guys, antara cerita-cerita yang kita boleh simpulkan melalui filem KKN di Desa Penari ni. Okey, ini Acap nak cakap sikit lah tentang filem tu. Kalau korang tengok filem tu, lepas korang tonton video Acap ni, Acap rasa korang akan datang dengan satu knowledge yang okey, yang baik. Sebab cerita dia simple je sebenarnya, tapi permulaan dan juga dia punya beat nak sampai ke hujung tu, bagi Acap dia something yang sangat-sangat baik lah. Sebab mengikut history ataupun cerita kisah yang kita boleh cerita ataupun yang kita boleh baca dekat Twitter, aku tak sure benda ni adalah marketing ataupun mungkin diwar-warkan, disengajakan, ataupun memang ada kisah yang ini. Tapi melalui filem ni, Acap boleh cakap diorang ikut 7 ke 80% guys. Dia visualizekan apa yang kita baca. That's why Acap cakap filem ni antara filem yang aku rasa aku enjoy untuk tonton. Dah macam review pula tiba kan. Okay, Acap rasa sampai sini saja kisah ataupun kongsian-kongsian yang Acap nak ceritakan kepada korang. So kalau korang ada info tambahan, korang boleh drop dekat komen bawah, ataupun korang boleh terus PM Acap dekat IG ke apa kan. Jangan lupa follow dekat semua platform media Acap. And one more thing, Acap harap siapa yang menonton cerita ni menontonlah dengan hati dan akal yang terbuka, kerana ada sesuatu yang dia nak sampaikan kepada kita. I see you when I see you guys. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Ciao lu.